Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama pada video yang kedua. Okey, sebelum ni kita belajar tentang cara untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, di muka surat 120 buku teks. Okey, dan untuk perhatian kamu semua, kita tengok kat sini. Semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat yang tinggi. Sebab itu kalau kamu pergi solat Jumaat, pergi lagi kamu akan tengok mimbar orang yang baca khutbah kat depan tu. Tempat dia tinggi supaya boleh nampak kepada semua jemaah tu yang letakkan tinggi. Kalau rendah nanti para jemaah yang solat Jumaat yang ramai tu, kalau di belakang dia tak akan nampak, dia tak akan nampak khatib yang ada di depan tu untuk membaca khutbah. Jadi sebab itu dah mimbar tu dia akan dibinakan tinggi. Okey, dan memegang tongkat. Ini simbolik kepada sunnah Nabi lah, sebab sunnah Nabi masa Nabi membaca khutbah dia akan pegang dia pegang ni tongkat. Pegang tongkat. Kalau Nabi dia pegang pedang dengan tangan kiri. Okey, tidak apa itu. Terus ke buku teks muka surat 121. Kita akan masuk syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat sah solat Jumaat ada 7. Yang pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Dibina di tempat khas. Contohnya di masjid ataupun di surau. Surau yang mana dibolehkan untuk solat Jumaat di situ. Ada surau yang tak boleh nak solat Jumaat sebab tiada kelulusan Jabatan Agama Islam ikut negeri masing-masing. Kalau setiap negeri tu dia benarkan untuk surau tu dilaksanakan solat Jumaat, boleh buat. Okey. Dua, bilangan Jumaat yang cukup. Syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Maksudnya syarat bilangan jemaah untuk menunaikan solat Jumaat mesti 40 orang termasuk imam dengan muazzin 40. Kalau tak cukup 40 tak boleh. Tak boleh nak diberikan solat Jumaat. Kalau contohnya macam satu tempat tu penduduk dia ada 40 orang ataupun dekat-dekat ataupun lebih sikit-sikit saja. Tiba-tiba suatu hari nak solat Jumaat tak cukup 40, jadi dia tak boleh nak buat solat Jumaat. Jadi bila tak boleh nak buat solat Jumaat sebab tak cukup syarat 40 orang, terpaksalah menunaikan solat Zuhur macam biasa, macam hari lain. Dia mesti 40 orang. Okey. Dari awal sampai habis tu, dari awal khutbah sampai selesai solat Jumaat. 40 orang, lebih lagi bagus. Mesti 40 ke atas lah. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Mesti buat dalam waktu zuhur. Waktu zuhur ni waktu bila? Kalau kita di Langkawi dalam pukul 1.20, satu suku, sampai sebelum masuk waktu asar dalam pukul 4 lebih. Begitu saja. Tak boleh buat dalam waktu lain. Boleh tak kita buat solat Jumaat waktu subuh? Tak boleh. Waktu malam? Tak boleh. Tengah malam pun tak boleh. Sebab dia solat mesti waktu zuhur. Waktu tak sah. Keempat, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Satu tempat ni maksudnya dalam satu kampung. Satu kampung tu tak boleh ada dua solat Jumaat. Contoh, ada dalam satu kampung tu, ada buat solat Jumaat di masjid, di surau dekat situ pun buat solat Jumaat juga. Tak boleh. Tak boleh. Satu kampung tu mesti satu sekali saja solat Jumaat. Maksudnya satu tempat saja. Tak boleh buat dua tempat. Okey. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Solat Jumaat mesti buat secara berjemaah. Tak boleh buat seorang-seorang. Tak sah. Okey. Sebab apa? Syarat dia mesti 40 orang. Solat sendirian kita seorang memang tak sah lah. Okey. 6. Didahului dengan dua khutbah. Maksudnya sebelum kita nak solat Jumaat tu, mesti kita mulakan dengan dua khutbah dahulu. Kalau menunaikan solat Jumaat tapi tiada dua khutbah, tak sah solat Jumaat. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya apa? Belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Okey. Itu adalah 7 syarat bagi solat Jumaat. Okey. Syarat wajib solat Jumaat. Kita pergi pula syarat wajib solat Jumaat. Yang tadi syarat sah.
Syarat sah. Kalau kita tak buat ikut ni, tak sah solat. Yang ni syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Dia itu mesti orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia nak solat Jumaat, boleh ke tak boleh? Boleh, tapi tak diterima. Sebab syarat wajib mesti Islam. Kalau dia bukan Islam, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh, dia nak solat Jumaat, tapi tak terima lah. Sebab syarat wajib. Yang kedua, baligh. Baligh ni maksudnya cukup umur. Cukup umur ni bagi lelaki umur 12 tahun hingga 15 tahun. Atau dari segi umur ataupun tanda dia ihtilam. Ihtilam ni dia tidur malam, termimpi benda yang memberahikan, mendatangkan syahwat sehingga keluar air mani bila tidur. Lepas tidur. Dia lelaki, kalau perempuan umur biasanya 8 tahun hingga ke 12 tahun, itu dari segi umur, ataupun dia keluar haid. Itu bagi perempuan. Tapi kalau lelaki dengan perempuan itu, sampai umur dia, lelaki 15 tahun, sampai umur 15 tahun, dia tak ihtilam, tak keluar air mani. Ataupun bagi perempuan sampai umur 12 tahun, tak datang lagi haid, dia sudah dikira baligh. Wajib ke atas dia untuk menunaikan solat Jumaat. Okey. Yang keempat, lelaki. Mesti lelaki. Kalau perempuan dia nak solat Jumaat, boleh ke tak boleh? Boleh. Sah ke tak? Sah ke tidak solat dia? Sah. Tak diterima. Tapi budaya di Malaysia, setiap masjid hanya lelaki sahaja yang pergi solat Jumaat. Kalau kamu lihat di Indonesia, ada juga di Indonesia perempuan pun pergi solat Jumaat di masjid. Itu di Indonesia. Tapi di Malaysia ni wajib ke atas lelaki sahaja. Kenapa wajib ke atas lelaki sahaja? Sebab para ulama' dia dah membincangkan, takut jadi timbul isu di mana kalau ada perempuan pun pergi solat Jumaat di sana, takut nanti lelaki akan mengganggu perempuan ketika solat Jumaat tu. Itu salah satulah sebab takut mengganggu. Biasalah lelaki ni dia mula tertarik pada perempuan. Jadi dia akan mengganggu. Adalah macam-macam lah sebab-sebabnya. Jadi diwajibkan ke atas lelaki sahaja. Kalau perempuan nak solat Jumaat pun sah, tak ada masalah. Macam Indonesia, boleh saja perempuan solat Jumaat di masjid. Perempuan pun ada solat Jumaat di masjid. Dan bagi yang ketiga tadi, berakal, bukan. Ustaz langkau tadi, minta maaf. Bagi yang kedua tadi, yang baligh tadi ni, yang cukup umur, kalau yang kanak-kanak boleh tak pergi solat Jumaat? Jawapannya boleh, diterima, sah. Kalau dia belum cukup umur lagi, tapi dia pergi solat Jumaat, diterima, sah. Ini cuma wajib. Kalau dia dah balik, dia tak pergi solat Jumaat, berdosa lah sebab dah wajib ke atas dia untuk solat Jumaat. Okey. Ustaz tu pergi keempat tadi. Yang ketiga, berakal. Berakal ni dia boleh fikir di antara yang baik dan yang buruk. Berakal. Kalau orang gila, boleh tak pergi solat Jumaat? Boleh. Dengan syarat dia tak mengganggu orang lain. Kalau dia mengganggu orang lain, tak boleh lah. Diterima tak solat dia? Solat dia terima ke tidak? Orang berakal. Orang berakal ni tak ada apa-apa. Kalau orang gila dia pergi solat Jumaat, sah tak solat dia? Sah tak tidak? Itu tapi orang gila ni biasanya tak ada lah pergi solat Jumaat kan. Okey. Yang keempat, lelaki. Macam Ustaz kata tadi, lelaki saja yang diwajibkan untuk solat Jumaat. Okey. Yang kelima, sihat tubuh badan. Tubuh badan dia sihat, mampu untuk pergi ke masjid, mampu untuk menunaikan solat. Sekiranya sakit, tak diwajibkan dia untuk solat Jumaat. Contoh sakit ni, sakit yang menyebabkan boleh mengganggu dia untuk solat. Contohnya, sakit sampai tak boleh nak gerakkan badan. Selagi sakit yang terlampau sangat. Sampai dia nak berdiri tak boleh, nak bergerakkan badan pun tak boleh. Tak wajib kat dia untuk solat Jumaat. Kalau dia sakit. Yang keenam, bermukim. Bermukim ni maksudnya orang yang tinggal di kampung tu lah. Tinggal tetap di kampung tu. Wajib kat dia untuk pergi solat Jumaat. Macam contoh Ustaz tinggal di Taman Langkawi ni, Ustaz akan pergi masjid yang terdekat lah dengan Taman Langkawi ni, iaitu Masjid Aisyah, Sungai Menghulu. Ustaz pergi solat Jumaat di situ lah. Tapi kalau Ustaz nak solat ke masjid lain, boleh ke tak boleh? Boleh. Nak solat ke masjid lain yang lagi jauh, sah tak solat Ustaz? Sah. Okey.
Tidak wajib bagi yang musafir. Musafir ni orang yang dalam perjalanan. Syarat musafir ni orang yang berjalan jauh, lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni kalau dalam ukuran kita lebih kurang 85 ke 90 kilometer jarak perjalanan tu lah. Dia perjalanan contoh macam dia daripada Langkawi nak ke Kuala Lumpur. Jarak dia dah lebih dah tu daripada 80 kilo. 85 kilo dah lebih dah. Jadi tak wajib ke atas dia untuk solat Jumaat. Tapi kalau dia nak tunaikan solat Jumaat, sah ke tidak? Sah solat dia, tak ada masalah. Kalau tak wajib solat ke atas dia, sebab bagi orang yang musafir ini, Allah bagi rukhsah kelebihan kepada orang, rukhsah kelebihan ataupun keringanan bagi orang yang musafir ni, dia boleh buat solat jamak. Qasar jamak. Kalau dia buat qasar jamak, dia tak. Kalau contoh macam dia bermusafir tu pada hari Jumaat, dia nak buat qasar jamak, dia nak buat qasar jamak takhir, dia nak buat solat Jumaat di dalam, bukan, dia nak buat solat Zuhur di dalam waktu Asar. Jadi dia tak perlu dah buat solat Jumaat sebab dia musafir. Itu tajuk lain lah. Tajuk qasar dan jamak ni bagi musafir ni nanti lain masa kita belajar. Okey? Ni kita belajar tentang solat Jumaat. Musafir tak wajib kata dia untuk solat Jumaat dalam perjalanan yang jauh melebihi 85 km ke atas. Yang ketujuh, merdeka. Merdeka ini maksudnya dia bukan hamba. Kita ni sudah merdeka kan? Merdeka lah kita, negara kita pun Malaysia. Ni maksudnya kalau hamba ni tak boleh pergi solat Jumaat. Melainkan dia mendapat izin daripada tuannya dulu. Kalau tuannya benarkan dia solat Jumaat, baru dia boleh pergi solat Jumaat. Tapi zaman sekarang tak ada lah ni. Isu hamba ni tiada. Ini adalah syarat wajib bagi solat Jumaat. Okey. Kita masuk pula amalan disunat sebelum solat Jumaat. Amalan sunat sebelum solat Jumaat. Ini amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum solat Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Potong kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Bulu-bulu badan ni kita boleh cabut. Bukan semua bulu lah. Bulu yang sunat cabut ialah misal bulu ketiak dan juga bulu ari-ari. Itu saja yang sunatkan untuk kita cabut atau kita buang. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Kita niat saja aku mandi solat Jumaat dan Allah Ta'ala dapat pahala. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik, yang cantik, yang baik. Yang kelima, memakai wangi-wangian sebelum pergi ke solat Jumaat. Pakailah wangi-wangian apa yang ada, pergi cantik. Yang keenam, bersegera ke masjid, cepat-cepat pergi ke masjid. Okey, kalau masjid dekat boleh berjalan kaki, kalau jauh sikit bolehlah naik kenderaan yang kamu ada, motor ke, basikal ke, kereta ke. Yang ketujuh, i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf ni duduk berdiam di dalam masjid, duduk niat dapat pahala. Niat saja aku bertikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat 2 rakaat ketika mana masuk masjid. Itu antara adab ketika bila kita masuk masjid. Bila kita masuk masjid, antara adab dalam masjid, kita solat 2 rakaat. Dapat pahala. Jangan duduk lagi. Bila masuk masjid, solat 2 rakaat. Jangan duduk terus. Yang ke-9, sementara kalau kamu datang awal ke masjid, kan, belum masuk waktu zuhur lagi, kamu disunatkan banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Yang ke-10, diam mendengar khutbah. Waktu khatib tengah membaca khutbah, kita kena diam. Tak boleh bising. Kalau bising, apa yang akan terjadi? Itu benda yang tak cantik, bukan benda yang bagus. Tengok kat sini. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub. Mandi junub ni mandi apa? Mandi wajib. Lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat sah yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Tu dia pahala besar kalau kita pergi mandi sunat Jumaat dahulu, mandi hari Jumaat sebelum kita pergi solat Jumaat. Pahala dia macam korban seekor unta. Tu dia pahala cukup besar. Okey, kita bersama lagi ke dalam video seterusnya mengenai solat Jumaat. Bersua lagi.